Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir apabila mempersoalkan tindakan kerajaan perpaduan membentangkan belanjawan 2023 sejumlah RM388.1 bilion. Yang mana di sini beliau menyifatkan belanjawan itu adalah belanjawan yang terbesar sekali untuk negara setakat ini. Dan Tun juga berkata bahawa beliau pernah menjadi Perdana Menteri 2 kali dan beliau mempersoalkan dari mana kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memperoleh dana sedangkan negara kita sekarang ini berdepan dengan hutang mencecah RM1.5 trilion. Dan di sini beliau mengatakan bahawa duit banyak nak belanja tetapi duit datang dari mana? Kutipan kurang daripada RM90 bilion daripada fund kerajaan. Jadi saya percaya mereka akan pinjam. Sekarang kita dah pinjam RM1.5 trilion. Nak hutang lagi kah? Dan ini yang beliau katakan berkenaan dengan isu apabila belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Pada saya kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun ini apabila menyebut hutang berjumlah RM1.5 trilion ini, beliau harus sedar mana-mana Perdana Menteri selama ini pun melakukan hutang. Dan kalau kita nak lihat Perdana Menteri yang paling banyak sekali melakukan hutang adalah Tun itu sendiri. Dan hari ini apabila dia mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri nak buat hutang, pada saya lah, kalau kita lihat mungkin zaman Tun hutang itu agak kurang. Kerana kita tahu contoh ya, paling mudah kita lihat yang kita alami dalam ekonomi hari ini. Gaji tidak stabil, isu makanan, isu inflasi, semuanya melanda kepada kita rakyat ini. Jadi kita tahu bahawa nilai duit kita dah pun susut. Bermaksud negara perlu membuat sejumlah pembelanjawan yang sangat besar. Kerana permasalahan yang berlaku ini adalah disebabkan oleh kegagalan kerajaan-kerajaan yang lalu. Kalau di zaman Tun memerintah dulu, mungkin beliau kata beliau tidak menjalankan hutang yang begitu banyak. Tetapi sepanjang pemerintahan Tun sehingga hari ini diambil alih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, hutang negara itu mencecah RM1.5 trilion. Bermaksud itu bukan hutang yang dibuat oleh kerajaan perpaduan hari ini. Dan Tun seolah-olah mencegah daripada kerajaan hari ini berhutang. Sedangkan yang membuat permasalahan di negara ini adalah mereka-mereka yang terdahulu, termasuk Tun ini sendiri. Jadi Tun harus sedar, sewaktu Tun sendiri menjadi Menteri Kewangan dan waktu sebelum Tun menjadi Menteri Kewangan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan boleh membuatkan ekonomi negara ini stabil. Dan dari mana hutang negara ini mula meningkat? Adalah daripada apabila Tun sendiri menjadi Perdana Menteri, Tun sendiri menjadi Menteri Kewangan pada tahun 1998 dan sehingga tahun 1999, dan akhirnya beliau serahkan kepada Tun Daim Zainuddin dan diambil balik oleh Tun lagi pada 2001 sehingga 2003. Dan akhirnya hutang negara itu meningkat. Di antara Tun Daim, Tun Dr. Mahathir lagi. Dia berpusing-pusing kepada bekas Perdana Menteri kita ini sendiri, yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Jadi hari ini, apabila hutang negara sudah pun mencecah 1.5 trilion, beliau mempersoalkan apabila kerajaan perpaduan hari ini, pimpinan Yang Amat Berhormat, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuba untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kita tahu, bajet yang besar hari ini adalah disebabkan oleh pelaksanaan kerajaan terdahulu gagal, yang mana kerajaan hari ini perlu menampung hal-hal yang telah pun dilakukan oleh kegagalan yang lampau. Jadi apa yang Tun kata ini pada saya, Tun seolah-olah tidak memikir bahawa kesilapan yang berlaku ini adalah di bawah pentadbiran beliau itu sendiri. Yang mana beliau juga gagal dalam mengurus negara ini, sehingga kan hutang negara ini ada RM1.5 trilion. Kita tahu apabila Tun meletak jawatan sebagai Perdana Menteri yang pertama tu, apabila serah kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi, apakah negara tidak mengalami hutang yang banyak? Mungkin di waktu itu hutang negara sudah pun mencecah
600 bilion ataupun 700 bilion. Apabila disambung oleh Tun Abdullah, maka bertambah sedikit. Dan akhirnya pada waktu Najib, hutang negara dah pun mencecah kepada hampir-hampir 1 trilion. Dan apabila diambil oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka hutang kita ini meningkat dengan begitu besarnya. Impaknya adalah kepada ekonomi kita, politik kita yang tidak stabil, yang mana juga kerajaan terbentuk pun daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang amat mengecewakan rakyat juga, apabila tidak dapat menyelesaikan masalah dan akhirnya utang bertambah dan juga ekonomi tidak selesai sebab pelabur ataupun pelabur yang sedia ada pun meninggalkan negara ini disebabkan oleh kerapuhan politik itu. Dan hari ini Tun mengkritik kerajaan yang ada membuat hutang begitu banyak. Pada saya tidak pakar ekonomi, tetapi daripada sisi yang saya boleh lihat bahawa kalau nak mengatakan bahawa kenapa kerajaan yang hari ini mengumumkan belanjawan yang terbesar sekali dalam negara ini, kerana faktornya itulah. Faktornya ekonomi negara kita ini dah pun teruk. Kita tahu hutang negara semakin besar dan hutang-hutang ini dibuat oleh orang-orang yang bersekongkol, orang-orang yang merompak harta negara, yang mana kita tahu bertrilion berada di luar negara. Jadi bagaimana kerajaan yang ada hari ini kalau tidak membuat hutang? Untuk kita nak membangunkan negara ini, kita perlukan hutang yang banyak, tetapi jangan diboroskan, jangan dibazirkan. Isu yang ada hari ini adalah isu yang telah lama. Dan akhirnya, yang menjadi mangsa adalah siapa yang membentuk kerajaan hari ini. Tetapi kalau kerajaan yang terbentuk, contohnya kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan yang pada saya tidak bertanggungjawab, yang hanya mengikut kehendak rakyat. Contohnya, apabila keluarkan dana rakyat itu sendiri, akhirnya mereka tidak bertanggungjawab. Sekarang ini, contoh yang melibatkan KNUDSP, ramai yang merungut tentang isu itu. Tetapi, adakah itu jalan penyelesaiannya? Tidak. Kita sekarang ini kekurangan banyak masalahnya adalah daripada ekonomi kita yang merundung disebabkan kepercayaan negara luar. Hari ini Tun mengkritik kerajaan yang ada, seolah-olah Tun sendiri saja yang terbaik dalam membentuk kerajaan. Padahal Tun juga sama menjalankan hutang yang banyak untuk negara. Jadi pada saya hari ini kerajaan umum, mungkin Tun melihat daripada sisi lain, tapi saya juga melihat daripada sisi yang berbeza, yaitu Tun mengatakan bahawa kita berhutang dengan 388.1 bilion. 1 bilion. Tetapi mungkin penghasilan yang Tun katakan buat masa ini yang ada adalah 90 bilion. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya melonjakkan pendapatan negara, berjaya melonjakkan gelombang kepada ekonomi ataupun pelabur luar untuk masuk melabur ke negara ini, ataupun kita boleh mendapat sesuatu yang terbaik daripada pelabur akan datang, maka mungkin kita akan mencapai lebih daripada 90 bilion. Jadi pada saya perbelanjaan ataupun belanjawan yang dibuat ini memang nampak besar, tetapi sebenarnya banyak kepada rakyat. Impaknya adalah kepada rakyat, yang mana kita tahu banyak juga Bumi Putra ini yang perlu diselamatkan, apalagi melibatkan mereka yang berniaga. Jadi apa yang saya lihat juga daripada sisi ketirisan yang berlaku selama ini, yang perlu kerajaan tangani, kita lihat banyak penjimatan di situ. Mungkin jumlah yang kita dengar ini agak besar, tetapi impaknya yang paling penting adalah untuk menstabilkan rakyat supaya tidak berlaku, orang kata, budget itu tidak sampai kepada dirasai oleh rakyat di bawah. So pada saya Tun tak payah nak sembang kencang. Tun bagi laluan kepada orang lain. Tidak perlu Tun nak mengkritik. Tun pun kalau kita lihat lompat sana lompat sini partinya sekarang ni, masuk parti sini tak betul, masuk parti sana dah tak betul. Ini adalah akibat daripada beliau dulu juga. Jadi Tun patut melihat bahawa orang kata adalah juga karma, yang mana dulu Tun memperolok-olokkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini perkara ini pada saya terkena batang hidung beliau sendiri. Dan kita tahu kalau nak kata rakyat negara ini suka kepada Tun buat masa ini, saya rasa sokongan ataupun rakyat yang suka kepada Tun dah makin mula menurun.
sedangkan di tempatnya sendiri pun hilang deposit. Jadi pada saya lebih baik Tun berehat, tidak perlu lagi ke kancah politik ataupun menulis buku karena bagilah laluan kepada orang lain. Dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain boleh cuba untuk membantu negara ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.